hadir berkenaan dengan duit KWSP. Dia kata kat sini hukum gaji orang yang bekerja KWSP dari muda sehingga pencen kerana diketahui KWSP adalah kewangan. Saya faham jawab soalan ni. Dan bagaimana pembersihan dividen? Okey. Ya. Gini. KWSP telah mengeluarkan kenyataan rasmi. Tapi tidaklah secara rasmi dalam surat begitu tak. Tapi dia berikan kenyataan rasmi dalam paper surat khabar. Saya ada keratan dia. Dia kata KWSP kata bahawa pelaburan yang mereka laburkan duit tuan-tuan semua 70% ataupun 30% saja ke tempat yang halal. Faham tak? Ataupun dalam bahasa korporatnya patuh syariah. Oh, dia ada bahasa korporat tu. 30% saja patuh syariah atau halal, 70% lagi tidak halal. Kalau saya pun terus buka KWSP punya website, tuan-tuan tengok dia ada kat manakah yang paling besar dia letak. Yang paling besar tuan-tuan semuanya dekat financial institution. Gaji dividen yang paling banyak sekali dapat di situ. Ya. Justru macam ni. Kita tak ada pilihan. Maka kita tak berdosa letak duit dalam KWSP sebab itu regulation. Tak apa, itu selesai. Dan duit yang dicarum oleh kita melalui gaji kita dan majikan kita, dua-dua halal untuk kita. Boleh faham Maknanya pokok duit majikan yang carum untuk kita dan kita punya potongan gaji halal. Tapi yang menjadi masalah adalah duit tu lepas dipotong, digabungkan, dilaburkan dan setiap tahun ada dividen. Menurut statistik sejak tahun 1952, dividen KWSP purata sampai tahun 2013 adalah 6.25% setiap tahun. Faham? Macam Ustaz tahu je. Saya nak baca soalan dividen pula lepas ni. Macam tahu-tahu je soalan. Siapa memang tahu dah soalan ni. Patut mau dapat doktor. Okey, 6.25%. Macam mana tuan-tuan nak kira, nak keluar, nak buat cleansing, macam mana nak kira ni? Dia bukan kira macam ni tau. Contohnya tuan-tuan nak pencen, katalah dalam tu ada 100,000. Tuan-tuan kata 6.25% daripada 100,000. Bukan gitu. Itu sikit sangat. Potong sikit dah lah. Tak boleh. Sebab dia punya cara kira pada bulan itu, katalah 6.25% daripada bulan itu, dia masuk dalam duit tuan-tuan, dia jadi pokok. Dia compounding tau. Lalu bulan depan tu 6.2 tu campur dah 6.2, dia berkembang. So nak kira tu susah sikit. Maka saya dengan beberapa rakan saya telah membuat research. Kita ada satu orang model yang mempunyai semua slip KWSP setiap tahun. Maka kita pun kaji melalui dia punya tu, kita dapati jawapan yang mengejutkan. Jaga-jaga jawapan dia memang berpeluh setengah orang. Jaga-jaga jawapannya begini. Ini yang saya yakin paling tepat. Ya. Jawapannya daripada contoh, katalah jumlah terkumpul masa pencen 100,000, kita dapati bahawa duit dividen itu saja kita kumpulkan, kita crop ke tepi, kita kumpul daripada penyata ni, mewakili 35%. Kancil sekor tu. Kancil sekor. 100,000 maknanya 35,000 itu dividen saja. Maknanya 65,000 tuan-tuan boleh makan lah. Selesai. Jangan takut. 35,000 kita nak semak, nak buat cleansing. 35,000 tu 70% haram kalau ikut statement KWSP. So berapa agaknya? 70% daripada 35,000. Berapa? Haram ya. Kalaulah orang yang gaji besar, dia punya pencen 1 juta tuan-tuan, maknanya 350,000 tu kena ke tepi dulu. Itulah dividen. 70% daripada 350,000 itulah yang kena cleansing bagi Gaza, dan bagi orang fakir miskin seumpama. Kemudian ada seorang alim ulama di Malaysia, saya tak mau sebut nama dia. Dia mempunyai research tersendiri.
Dia kata walaupun KWSP kata 70% adalah tak patuh syariah, itu adalah dari sudut klasifikasi rasmi. Maka mengikut kajian dia, dia kata kalau mengikut klasifikasi tak rasmi, sebenarnya lebih daripada 70%. Lega sikit lah tuan-tuan. Cik baik lah kan? Maka seorang alim ini berkata, dia kata kalau ikut kiraan dia, dan dia ada autoriti tersebut ni, saya boleh berkata dia ada autoriti dan dia ada data dan dia ada akses. Walaupun data dia pun tak berapa tepat juga, tapi dia boleh berandaian bahawa dalam 52% adalah tidak patuh syariah, bukan 70. Sebab mungkin yang dalam 70 tu ada yang tidak digazet oleh government sebagai halal, tapi dia neutral. Dia kata gitu. Maka kalau tuan-tuan rasa tak berapa kuat iman, ambillah 52% haram. Kalau rasa iman mantap 70% tak halal, tuan-tuan tapis. Tapi kalau ada sebagian orang, kalau saya buat begitu tuan-tuan, oh saya umur 55, macam mana ni Ustaz, tak ada gaji lagi ni. Ada setengah orang kata saya boleh jadi fakir miskin. Maka dalam Islam dihalalkan tuan-tuan buat cleansing secara berperingkat. Tak payah keluar terus sekelepuk gitu. Siapa iman kuat dia buat sekelepuk keluar, siapa tak apa kuat buat dulu 10% dulu. Tapi masuk dalam azam ni, kira beritahu kat isteri, beritahu kat suami, tahun depan keluar lagi 10% ni, berapa jumlah dia tu, tahun depan lagi keluar 10% lagi, selesaikan. Kalau mati sebelum selesai 30%, kita anggapkan, ataupun sebelum habis jumlah yang dia cleanse, kita anggap idza hamma ahadukum bihasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanah. Dalam hadis Nabi, siapa yang berazam nak buat satu kebajikan, dia tak sempat buat, ditulis baginya dah buat. Tapi jangan harapkan yang itu je, mintalah aku mati dulu sebelah. Maknanya azam sungguh, kira sungguh-sungguh, ni tahun ni punya portion aku cleanse, supaya tak teruk sangatlah jadi muflis. Wallahu a'lam. Nak cadang duit itu yang dia nak clear yang 52%, 70% tu, dia nak kemanakan duit itu Ustaz? Kita cadangkan. Dia boleh ke mana? Yang pertama, Allah sebut dalam Quran, wa atidhal qurba haqqahu wal miskin. Yang pertama, berikan kepada fakir miskin di kalangan adik-beradik kita. Fakir miskin bukan adik-beradik saja, fakir miskin, adik-beradik. Jangan ada adik-beradik kita fakir miskin, kita bagi kat Gaza dulu. Beri adik-beradik yang fakir miskin dulu. Walaupun duit tu yang kata tak berapa patuh syariah tadi. Dia tak patuh syariah tu atas hak kita, atas hak orang miskin, dia neutral balik. Dia duit dia bukan macam najis yang bergerak ke sana ke sini dan berikut. Dia duit dia haram maknawi, bukan haram hissi. Hissi dia physically, macam arak physically tu. Tapi duit dia haram maknawi, cara dapat kita haram atas kita seorang. Tapi kat orang sebelah kita tak haram, kat atas sebelah kita. Kat orang sebelah ni kalau dia dapat cara halal, iaitulah dia fakir miskin, dia pulah, Allah SWT pulah balik dia jadi neutral. Tu nak kena faham ya? Baik, jadi boleh bagi pada adik-beradik kita yang fakir miskin. Tapi jangan bagi pada anak kita yang kononnya miskin. Dah. Anak itu kita lah, tak boleh. Yang bukan dalam tanggungan kita ya. Dan baik juga kalau ada di kalangan adik-beradik kita tu yang fakir miskin, yang kita benci dia, ada tak? Maka itu lebih baik bagi, kata Nabi. Betul, ada hadis Nabi. Nabi sebut, ada satu dalam buku baru saya, Sedekah ya, Keajaiban. Maka yang paling baik dapat adik-beradik kita yang kita benci. Boleh faham? Yang pertama sekali kaum karabah lah. Kaum karabah tu kalau isteri tak apa. Kalau isteri, suami tu miskin, fakir miskin, boleh bagi kat suami. Itu yang terbaik ya, walaupun tak benci kat suami tu. Tapi kalau suami tak boleh bagi kat isteri, sebab itu tanggungjawab dia, anak dia ya. Baik. Jadi yang kebenci, lepas benci tu kemudian kepada semua ahli keluarga kita yang bukan bawah tanggungan kita, dan kemudian barulah kepada fakir miskin yang berada di kawasan kita, dan seterusnya kepada mana yang memerlukan di Gaza, Suria dan seumpamanya. Allahuakbar. Dan kemudian juga badan-badan kebajikan, buat masjid, luar-luar masjid tu semua sekali dianggap boleh dalam mazhab Syafi'i.